Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengan saya hari ini bagi memperkenalkan tentang isi kandungan pendidikan seni visual tingkatan 1 ya. Ya, hari ini selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya memberikan salam. Apa kabar semua pelajar-pelajar, murid-murid yang dikasihi sekalian. Pada tahun ini Anda telah pun menginjak dewasa, umur 13 tahun. Ada yang masih 12 tahun. Okey, nama saya Cikgu Sairul Izan bin Yusof. Ini mengajar di SMK Beaufort. Lama dah. Jadi kita teruskan kepada pelajaran pada hari ini, iaitu pengenalan kepada tajuk isi kandungan pendidikan seni visual tingkatan 1. Yang pertama sekali yang harus kita kenali ialah buku teks. Ya, buku teks pendidikan seni visual tingkatan 1. So ini adalah buku teksnya, ya. Ini adalah buku teksnya tingkatan 1, ada gambar-gambar di situ. Kemungkinan ada yang sudah dapat. Ya, dia termasuk dalam skim pinjaman buku teks sekolah. Dan isi kandungan pembelajaran pendidikan seni visual pada tahun ini adalah masa-masa murid-murid tingkatan 1 ialah dia ada 4 bidang yang utama. Itu bidang 1, sejarah dan apresiasi seni visual, sejarah seni halus, seni reka dan seni craft termasuk kepada tokoh-tokoh ya. Yang kedua ialah bidang kedua, bahasa seni visual yang terbagi dua, iaitu 6 asas seni reka dan juga 7 prinsip rekaan. Asas seni reka juga dipanggil sebagai unsur seni. Okey, bidang yang ketiga merupakan pemikiran seni visual. Bidang ini menunjukkan tajuk dan mesej, motif, idea dan konsep serta tajuk desain nomik. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah pentaksiran. Ya, kita akan pergi kepada terlepas sedikit tentang pentaksiran. Di dalam buku teks hanya termaktub 3 bidang yang utama dan 1 adalah tentang pentaksiran. Okey. Kita teruskan kepada bidang pertama, iaitu sejarah dan apresiasi seni visual. Sejarah dan apresiasi seni visual merujuk kepada 3 tajuk yang besar, iaitu perkembangan seni visual di Malaysia. Tajuk yang pertama meliputi tentang tajuk seni halus. Murid-murid akan diajar tentang asas apa itu seni halus dan siapakah tokoh-tokoh, sejarah dan perkembangannya, dari mana asal usulnya. Okey, tokoh yang menghasilkan karya dan juga pertubuhan-pertubuhan serta persatuan institusi seni halus. Begitu juga dengan seni reka dan juga seni craft ya. Seni reka dan seni craft. Ini antaranya seni halus. Okey, kita akan belajar kemudian. Saya tidak akan sebut, hanya paparkan sahaja ya, Kemudian di seni reka, antara yang termasuk dalam seni reka ialah grafik, fashion dan sebagainya. Ini sebagai pengenalan saja. Okey, seni craft juga terdapat 2 bahagian, iaitu tradisional dan modern. Okey, ini pengenalan. Untuk tingkatan 1 kita tidak belajar tentang detail-detail, kita hanya belajar tentang sejarah ya. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada bidang yang kedua. Bidang kedua ialah bahasa seni visual ya. Bahasa seni visual part 1. Okey, bahagian yang utama. Pertama ialah unsur seni ataupun asas seni reka ya. Bidang yang pertama ialah tajuk garisan. Okey, yang pelajar kena tahu ialah tentang definisi garisan, jenis garisan, fungsi dan teknik penghasilan. Okey, kemudian rupa. Tajuk yang ketiga ialah rupa. Daripada rupa kepada bentuk ya, semua sama. Dia mesti dimulakan dengan definisi, jenis, bentuk, fungsi, teknik penghasilan ya. Begitu juga rupa tadi ya. Kemudian tajuk yang kelima ialah jalinan. Tajuk yang kelima adalah jalinan. Sama juga seperti tadi, dia pengenalan kepada definisi, jenis, fungsi, teknik penghasilan. Dan seterusnya ialah tajuk yang keenam, ruang. Definisi ruang dan sebagainya boleh dibaca di situ ya. Kemudian tajuk ketujuh dalam unsur seni ialah asas seni ialah warna ya. Tajuk 7 ialah warna. Okey, warna. Kemudian kita pergi kepada bidang kedua, part 2. Bahagian kedua ialah
prinsip rekaan. Prinsip rekaan. Kalau tadi unsur seni ada 6, prinsip rekaan ada 7. 6 campur 7. Okey, yang pertama ialah harmoni. Dia definisi harmoni, ciri-ciri harmoni, fungsi harmoni, teknik penghasilan harmoni ya. Ini pengenalan saja ya. Kemudian tajuk yang seterusnya ialah kontra. Kontra. Apa itu kontra? Fungsi kontra, ciri-ciri. Kemudian seterusnya ialah penegasan. Tajuk penegasan. Okey, kemudian kepelbagaian, imbangan, kesatuan, dan juga tajuk yang seterusnya yang terakhir pada prinsip rekaan ialah irama dan pergerakan ya. Okey, kemudian kita pergi kepada bidang yang ketiga ya. Bidang yang ketiga ialah pemikiran seni visual. Okey, pemikiran seni visual meliputi kepada tajuk yang ke-15 iaitu tajuk dan mesej. Bagaimana menghasilkan tajuk, apa itu tajuk dan mesej, bagaimana menghasilkan karya yang mengikuti lunas-lunas definisi tajuk dan mesej yang ingin disampaikan. Begitu juga dengan teknik, berbagai teknik, okey, untuk menghasilkan karya, Tajuk yang seterusnya ialah motif, idea dan konsep. Motif, idea dan konsep. Motif itu bermaksud tujuan kita. Terdapat dua maksud motif dalam pendidikan seni visual, nanti kita akan belajar ya. Okey. Kemudian itu adalah definisi, tujuan, kaedah, okey. Kemudian tajuk yang terakhir dalam pendidikan seni visual tingkatan 1 ialah designomik. Apakah definisi designomik? Okey, tujuan designomik, kaedah pembentukan dan lain-lain lagi. Itu adalah tentang tajuknya. Okey, kita ada 3 bidang. Ingat, ada 3 bidang dengan 17 tajuk. Kita akan belajar sepanjang tahun dari bulan Januari sehingga bulan November setiap tahun. Okey, yang tajuk seterusnya ini tidak terdapat dalam buku teks. Okey, tapi pelajar-pelajar, murid-murid mesti tahu. Tingkatan 1, para ibu bapa yang menonton juga harus tahu tentang pentaksiran. Okey, pentaksiran pendidikan visual dikira apabila habisnya satu tajuk, kita akan menghasilkan karya mingguan, diberikan markah, penghasilan jurnal mingguan. Okey, karya mingguan merujuk kepada lukisan image, lebih tertumpu kepada image. Jurnal mingguan pula lebih tertumpu kepada penulisan. Kalau karya mingguan banyak gambar daripada tulisan. Penghasilan jurnal mingguan banyak tulisan daripada gambar. Okey. Ataupun kita akan membuat kuis, soalan dan juga ujian bulanan. Ujian bulanan setiap Januari, setiap hujung bulan lah. Okey. Okey, kita ada juga pentaksiran pertengahan tahun. Pentaksiran pertengahan tahun dulu panggil peperiksaan pertengahan tahun, dan juga pentaksiran akhir tahun. Pentaksiran akhir tahun ya. Terdapat 2 jenis pentaksiran, iaitu pentaksiran bilik darjah dan juga pentaksiran peperiksaan ya, exam akhir. Okey, yang ini contoh saja. Ini adalah markah akhir, di mana kita lihat di sebelah kanan itu adalah markah peratusan. 55%, 80% dengan grade. Ada grade sebenarnya, tidak dimasukkan di situ. Ada grade A, B, C, D, E, macam begitu. Okey. Kemudian untuk PBD, kita nampak sini contoh-contoh ni. Kita ada setiap satu bidang itu ada markahnya. Kalau dapat yang ini adalah tahap penguasaan. Tahap penguasaan 5, 5, 5. Tahap penguasaan yang paling rendah ialah 1, 2. Tahap sederhana 3, 4. Tahap tinggi adalah 5 dan 6. Okey. Tahap 1 itu contohnya ialah tahu tentang sesuatu tajuk dan boleh menyebutkannya semula, itu tahap 1. Okey, tahap ketiga ialah tahap sederhana, dia boleh menghasilkan karya, tapi yang secara asas saja. Tahap kelima ialah menghasilkan karya dengan sempurna. Okey, dengan mengikut tata caranya yang disediakan. Okey. Tahap ke-6 ini untuk pengetahuan semua, tahap ke-6 ini sangat tinggi. Okey, sehingga dia mengikuti pertandingan luar. Okey, menghasilkan karya sehingga boleh dijual. Itu adalah tahap ke-6. Biasa-biasanya saya akan hanya memberikan markah tahap tahap penguasaan sehingga 5 saja. Jarang-jarang yang ada yang 6. Okey. Dan sudah pastinya tahap 1 dan 2 tidak akan
saya beri kepada pelajar-pelajar saya sebelum ini ya. Okey, itu adalah tentang tentang pengenalan tajuk-tajuk isi kandungan mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 1. Harap semua boleh memahami tentang perkara inilah. Okey, kita review. Okey, kita review tentang ini dia 3 bidang dengan 17 tajuk ya. So kita ini review secara laju. Itu dia. Okey, diharapkan pelajar-pelajar boleh memahami tentang tajuk ini, insya-Allah. Okey, sampai situ saja. Sekian, terima kasih. Dan jika berkelapangan, sila belek-belek buku teks anda. Buku teks terdapat yang soft copy atau hard copy. Okey, selamat berkenalan dengan mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 1. Sekian, terima kasih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.